Masuk secukupnya kepada Al-Fadhil Ustaz Al-Harus, maka majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Al-Harus untuk menyampaikan tazkirah perdana ini. Majlis dengan selamanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rasyidin, Kampung Darat Batu Rakit, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan pada malam ini oleh Allah berada di dalam rumah Allah yang begini indah, Masjid Ar-Rasyidin Darat Batu Rakit, dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita. Kita harapkan sangat menjadi kebaikan hidup kita di dunia, dan lebih-lebih lagi keuntungan bagi kita semua pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan saya akan tazkirah dahulu lebih kurang setengah jam, dan masa selebihnya untuk menjawab soalan. Siapa yang belum menulis soalan boleh tulis dan sampaikan soalan itu ke hadapan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in takun siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum au kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yakni bersabda, segerakanlah dengan jenazah. Jika jenazah itu orang yang baik, maka elok sangatlah kamu segerakan dia hantar ke tempat yang baik. Dan jika jenazah itu bukan orang yang baik, elok jugalah kamu segera turunkan daripada bahu-bahu kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ada diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeza tapi dengan makna yang sama. Yang pertama, dalam hadis ini menyebut tentang kematian. Kematian ini benda yang dipercayai oleh semua orang, yakin oleh semua bangsa, sekalipun komunis yang tak ada agama. Orang yang tak ada agama ni, free thinker ataupun atheist, dia tak percaya hari kebangkitan, dia tak percaya kita akan hidup semula, dia tak percaya kita akan berkumpul semula di padang mahsyar. Mereka ni tidak percaya ada balasan syurga neraka. Mereka tak percaya badan yang sudah hancur lebur dihidupkan semula oleh Allah, dia tak percaya. Tetapi mati dia percaya. Kerana apa? Kerana puak-puak yang tak beriman, yang tak ada agama ni, mereka hanya nak percaya benda yang mereka nampak kelip. Jadi mati dia nampak tak? Kawan-kawan dia mati, dia nampak tak? Dia percaya. Lepas tu bila letak dalam alam barzah ada azab dan nikmat, dia tak nampak, dia tak percaya dah. Lepas tu walaupun jenis tak ada agama, jenis etis, jenis tidak beragama, dia tidak beragama ni dia ada mazhab kau. Semua ni etis, tidak percaya pada Tuhan, tak percaya pada agama, dan hidup mereka tidak beragama.
Kalau yang lembut-lembut tu dipanggil free thinker atau atheist saja. Hak ganah-ganah dipanggil komunis. Itu beza dia. Kalau hak ganah, hak jenis bunuh orang, hak jenis merosakkan kehidupan orang lain, dak dia panggil komunis. Kalau jenis yang tak ganggu orang, cuma tak percaya pada Tuhan, dia panggil free thinker. Bebas. Dia tak wajib percaya ada Tuhan, tak wajib percaya dia. Tapi semua manusia, kafir laknat mana sekalipun, mati dia percaya. Kerana apa? Kerana mati tu nampak. Dan kawan dia sama-sama tak agama, ni tak jalan pong langgar di motosikal mati. Dia percaya mati. Ayah dia sakit, bagi hospital, tak boleh nak ubat dah, habis nyawa, mati, dia percaya. Jadi kita ini bukan percaya kepada mati, kita ni percaya kepada hari akhirat. Situ beza orang beriman. Orang kafir hanya percaya kepada mati. Kita orang beriman dengan hari akhirat. Nampak? Hari akhirat tu bermula dengan apa? Hari akhirat tu mulanya dengan mati. Sebab itulah disebut dalam hadis, al-mautu qiyamah, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Mati itu adalah kiamat. Siapa yang sudah mati, sungguh telah berdiri kiamat baginya. Kerana tu dalam kitab-kitab ulama dia kata kiamat tu ada dua, qiyamatus sughra wa qiyamatul kubra. Kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat besar, kiamat kubra. Kiamat kecil tu mati, bermakna tok kita hak mati dah, dia kiamat dah. Faham lagi? Adapun kiamatul kubra, hak nak pecah langit bila-bila tu. Belaga galaksi dengan suria habis curbuk. Iza sama'un syaqqat. Apabila langit semuanya terbelah. Itu kiamat besar. Jadi siapa yang mati, dia sudah kiamat. Kerana itu ulama-ulama bila dia karang kitab tentang hari kiamat, bermula dengan bab mati. Nampak lagi? Contohnya Imam Al-Qurtubi dikarang kitab At-Tazkirah yang terkenal dengan Tazkiratul Qurtubi. Mula dengan pejam mata dulu, dengan talqin, dengan mati, dengan ikat dagu, dengan tutup mata mayat. Ada pun cerita syurga neraka lah sekali. Kiamat itu bermula dengan kematian. Maka dalam hadis ini Nabi kata, apabila berlaku kematian, asri'u ni kalau bahasa baku kok, segerakanlah bil janazah, akan janazah. Kalau bahasa Terengganu kok, perderah lah. Buat derah lah kalau orang mati. Mana gitu? Baik, janazah tu benda pula janazah. Kita ngaji sesa mana ni. Sebab kita cakap jenazah, benda apa jenazah? Jenazah ini ialah mayat yang diletak atas ngusung, atas usungan. Kalau duduk atas latar, tak panggil jenazah. Dari segi bahasa lurah yang betul lah, kita nak panggil tak ada salah. Dari segi lurah Arabi, jenazah maknanya mayat yang diletak atas ngusung. Sama ada ngusung tu duduk atas latar, atau ngusung tu duduk atas belakang orang pikul dah, atau ngusung tu duduk atas katil hospital, atau ngusung tu duduk atas ambulans, atas ben jenazah. Ada mayat atas tu, dia panggil jenazah. Ambil jenazah tu, waktu roboh atas latar, tak ada ngusung, dia panggil mayat. Itu dari segi bahasa. Tapi kita tak ada masalah lah, kita orang Melayu, kita nak pakai bila mati kok jenazah selalu. Dia boleh baca dengan janazah, boleh baca dengan jinazah. Jinazah boleh, janazah pun boleh. Yang tak boleh junazah tak ada. Jinazah pun betul, janazah pun betul. Apa dia? Mayat yang diletakkan di atas usungan. Jadi bila maksudnya asri'u bil janazah, kata ulama-ulama, yakni segerakanlah 4 perkara wajib. Itu maksudnya. Maknanya bila mati, segerakan 4 perkara wajib. Kalau orang tanya kita, kalau ada kematian
Ada berlaku kematian, apa benda hak wajib? Kita jawab lalu 4 perkara. Kemah, tak beranjak, tak kurang, tak lebih. Mandi, kapang, semayang, tanam. Ingat siapa kiamat. Apa benda 4 perkara wajib kalau orang mati? Mandi, kapang, semayang, tanam. Ini pada kebanyakan jenazah. Ada juga jenazah yang terkecuali. Contoh, mati syahid kat perang di Syria sekarang dengan tentera Rusia laknatullah. Yang membunuh umat Islam paling ramai sekarang di Syria, Rusia laknatullah. Bashar Assad tak tahan, tentera dia kurang dah. Dipanggil tentera Rusia untuk mengebom umat Islam di Syria sekarang. Dan Rusia bila dipanggil untuk serang Syria, bukan diserang saja mujahidin, diserang juga segala madrasah, hospital, sekolah, rumah-rumah orang Islam, dibunuh semua. Ambil kesempatan. Nampak? Jadi Allah balas kejahatan Rusia ini dengan dia sedang kalah di Ukraine sekarang. Tentera Rusia sudah 45,000 terbunuh di Ukraine. Tapi berita rasminya mereka hanya mengaku 6,000 orang sahaja. Nampak? Jadi dah sodok galak nak sokong Rusia lah. Kerana dialah pembunuh umat Islam di Syria sekarang dengan bom siang dan malam atas umat Islam. Budak-budak sekolah ni putus kaki, tubik perut habis, hacur lebur habis. Itu kerja Rusia laknatullah. Baik, 4 perkara ni kalau mati syahid tolak tepi. Kerana Nabi kata la tughsiluhum. Orang yang mati syahid jangan mandi. Waktu masuk capur. Kita sebut ni 4 perkara ni orang awam ni. 4 perkara orang awam wajib atas dasar fardu kifayah: mandi, kapang, semayang, tanam. Nampak? Lama kan orang tanya kita dah nak jawab. Nak akad nikah, sebelum saya akad nikah nak tanya dulu pengantin. Apa dia 4 perkara wajib atas mayat? Pengantin jawab rukun 13 balik awal. Dia kira bodoh. Dia ni tengok orang bini dia tanya soalan. Asri'u bil janazah, katanya apabila telah diyakini mati, maka buat yang pertama mandi, yang kedua kapang, yang ketiga semayang, yang keempat tanam. Maknanya bila dah mati dah, faham lagi? Bila dah mati, tak ada dah tukang mandi, maka makruh kita tunggu. Tak haram lagi, makruh kita tunggu. Apa makruh? Atas hadis ni, kerana mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Mayat mati dah, ada dah tukang mandi, tambah mandi lagi, makruh. Kenapa? Kerana Nabi kata asri'u, segerakanlah. Kita buat lambat, makruh. Bila siap mandi, maka masuk pula hadis tadi, asri'u, segerakanlah kapang. Bila siap dah kapang, asri'u, segerakan semayang. Jadi bila kita siap, kita buat lambat-lambat, makruh. Siap kapang, lambatkan semayang, makruh. Siap dah semayang, asri'u, segerakan, buat pergi kubur. Nampak? Kalau kita pakai ikut ulama kata ni jadi comel. Faham lagi? Tapi kita banyakkan ni dah ikut ulama kata, ikut orang ramai. Ikut hak sama-sama dah. Ikut orang ramai. Faham lagi? Kena molek ikut ketua kampung. Padahal ketua kampung alik betul dah habis. Kena jaga baik. Ikut hak ulama. Dah hak sunat banyak sebelum kita mandi, kenapa hak sunat? Mula-mula kali kalau orang mati, taghmi, Nabi kata apa? Tutup mata. Mata tutup. Allah abidah. Susah dah. Keluar roh dah ayah. Taghmi sunat. Mata ni tutup. Pegang dengan jari perlahan-lahan atau buat dengan pegang 2 jari gitu, tutup perlahan. Bila? Setelah yakin mati. Jangan dah mati lagi tutup dah. Faham lagi? Faham dah? Dah mati gilik mari anak tutup. Ayah kata gerah natang ni.
dah nak mati nak tutup dah. Dia biar sudah yakin habis usul. Kemudian ikat. Ikat supaya tidak terbuka. Kemudian dimandikan. Jika lambat lagi dimandikan, contoh mati pukul 11 malam, tak ada tukang mandi, ada pukul 8 pagi esok. Maka kita buka pakaian-pakaian yang tebal-tebal, tutup dengan kain yang nipis supaya tidak memeluh. Dan bacalah Al-Quran. Nampak? Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis kata bacalah surah Yasin atas yang mati di kalangan kamu. Mautakum ni di kalangan ulama ada dua tafsiran. Satu dengan makna majas, orang yang dekat nak mati. Yang kedua dengan makna hakiki, mati sungguh dah, kerana turun rahmat. Dua-dua betul berlaku. Okey? Ni dah nak tunggu mandi esok, lock ayah dalam bilik. Anak tengok bola ramai-ramai. Brazil lawan Arab Saudi. Faham lagi? Ni masalah. Sayang nak tutup tadi besing, ayah mati. Kerana apa? Kerana bola Piala Dunia. Betul tak? Pada ayahmu dululah kali terakhirmu nak berbalas budi ayah tu, kali terakhir. Jaga dia daripada dia mati, siapa dia tak kita tanang esok, tak mau lepas sikit pun. Nak balas kebaikan ayah. Tak terbalas, dah lock gitu ayah dalam bilik. Anak dia kita ni. Anak urut. Kalau anak orang dah buat gitu. Tahu tak? Ayah dia zaman dulu masih dia sakit tu, berlari ayah dia ni cari pitih nak bayar klinik tu. Tambah sakit. Kemudian bila siap dah kapal, semayang. Ada 10 orang lah. Ada 100. Tapi kalau kata kena tunggu sekejap, ada ramai, boleh tunggu. Kenapa? Ramai itu lebih baik dari sedikit. Pada masalah semayang, kalau mandi 2 orang saja, seorang tukang mandi, seorang pembantu. Orang tak mandi ramai-ramai, 40 orang mandi banyak. Tapi kalau solat lebih ramai lebih baik. Maka dia kata kalau kau semayang selalu 10 orang, kalau tunggu setengah jam dia ada 100 orang, boleh tunggu. Kerana mengharapkan makbul doa-doa yang dibaca oleh orang yang solat. Kerana sabit dalam kitab-kitab hadis, 3 sah semayang ampun dosa, 40 orang semayang ampun dosa, 100 orang semayang ampun dosa. Jadi sekurang-kurang kalau tak sampai 40 orang, buatlah 3 sah. Kerana Nabi kata kalau tidak ada 3 sah, tidak ada 3 sah yang menyembahyangkan mayat, maka Allah ampunkan mayat itu. Ada 6 orang, 1 sah. Sah kedua 6 orang, sah 3 6 orang. 20, 6, 12, 18 orang je. Tak apa 3 sah. Masuk dalam hadis dah. Kita tak tahu mana sya Allah makbul, kita sudah ikhtiar. Maka fattabi'u ni ikut ikhtiar kita tu, ngikut sunnah Nabi. Siapa ikut sunnah Nabi, yuhibbukumullah, Allah beri kasih sayang. Kita ikut dah sunnah Nabi, buat 3 sah, Allah beri kasih sayang. Maknanya kalau kita minta ampun bagi ayah kita, cik kita, Allah beri keampunan. Siap belaka dah, nak pergi kubur dah. Anak kata jangan wagi lagi. Lagi saya dah sapa Batu Rakit, jangan wagi. Dan anak ada di mana? Anak ada Johor Bahru. Nak beli tiket bas, dah boleh tunggu dah. Kata ulama boleh tunggu setengah jam, 1 jam saja. Nampak? Kalau 7 jam berbau mayat. Faham lagi? Tapi anak pesan dah nak telefon lah. Lagi saya tak sampai, jangan awak pergi kubur. Orang kampung nak ikut anak ke nak ikut ulama? Ikut anak anak dia kebodoh Betul tak? Mari ustaz kata dak leh pasal dah Johor aku. 7-8 jam. Kata ulama kalau tunggu tu sampai berbau mayat, haram tunggu, dosa habis orang kampung. Haram dak haram dulu mak bapak. Anak dia kata dak tunggu-tunggu dia pakai awak tu. Betul tak? Batu orang ngaji ni orang dah ikut dah learning. Learning kita ngaji ni untuk diri kita. Betul tak? Kita ni orang nak ikut, tok guru orang maki.
Faham lagi? Tahu tak? Ha, ni muka-muka gini orang nak ikut. Tok guru orang supos kan pagi petang. Tak. Jadi kita ngaji ni selamat diri, selamat anak bini kita. Faham lagi? Nak suruh orang ikut kita, orang nak ikut dah muka macam kita ni. Poreng gini. Faham lagi? Nah, apa lah mu tak mau ikut sudah, aku mengaji aku ikut. Faham lagi? Siapa nak ikut alhamdulillah. Kalau tunggu sekejap tak apa. Siap dah semayang, anak kata jangan awak gigi kubur, saya dah lampah on the way. Kat mana dah? Ngecang. Boleh tahan kira tunggu. Faham? Maknanya ngecang sejam ni siapa? Tak? Ha. Ada anak orang tunggu dah sekian hal. Siapa-siapa dah mayang. Dalam kitab-kitab fiqh yang apa jadi imam semayang mayat ialah anak si mati. Ha, dah nak tunggu dia 2-3 jam. Ingat ke siapa turun bah turun kereta nak semayang mayat? Dah. Nangis. Hayau. Gitu. Lepas tu tak mayang binawe punya anak. Nah, tahu tak? Ha, nak buat benda tunggu, baik asal tunggu gitu. Faham? Buat pergi kubur dan semayang atas kubur, semayang atas kubur mayat. Kalau tanam dah semayang atas kubur, mayat dalam kubur, sah belaka. Nabi pernah semayang atas kubur seorang kulit hitam negro. Dia ni tak terkenal, cuma dia suka bersih-bersih masjid dan Nabi cang lah dia. Bila dia mati, Nabi tak tengok lama lah. Nabi bertanya, mana orang kulit hitam kau suka basuh masjid tu? Sahabat kata mati dah, 2-3 hari dah. Lah apa tak khabar? Pergi tunjuk kubur dia. Sahabat pun pergi tunjuk ke Nabi. Tapi siapa kubur dia? Nabi semayang jenazah tak kubur. Faham? Kita anak mari balik tak dang, orang tanang dah. Tanang dah. Tak dang tarang kita apa jember balik dari Johor. Dia mari ni, tak dang. Tulis saya sebut. Oh, siang kaki daripada Johor balik daripada Perlis. Siapa 15 minit tu orang tanang. Tak dang nak semayang. Anak onyek. Kalau manusia dia reti dah tanang, sebab dia tak boleh semayang tak kubur. Ha. Nak besar ke mu ke senang pak mu tu. Mu sampai tanang dah mu dah mayang buat patah kubur. Dia kalau dah mayang atas dalam kubur besar. Ha. Semayang ni 3 jenis. Pertama semayang mayat hadir. Yang kedua mayat ghaib. Mayat hadir ni 2 cara. Yang pertama mayat ada depan, kita duduk belakang mayat macam semayang masjid. Yang ketiga mayat, yang kedua mayat tu depan tapi sudah tanam, sah juga. Yang ketiga mayat ghaib. Kita ada sini mayat Kuala Lumpur, sah juga semayang mayat. Faham lagi? Nah, ha. Tapi dah tak tahu kala. Nah, dak mayang. Ayah mati. Pada ayah dia duduk bela ke dia dulu. Macam mayang raya ha. Hari dia balik bah tiket pagi malam raya. Kononnya siapa pukul 5 pagi raya tau. Dah mayang raya. Bah rosak. Rosak di Temeluh. Siapa tak siapa pukul 9. Orang turun dari masjid mayang raya. Allah godang sekarang kata. Oh sayang kita nak mayang raya. Dah apa rumah tak boleh mayang seorang. Boleh ke mayang seorang? Tak aja dengar. Dah mula je dengar mu tengoklah je lawak mana ada khabar. Mu duk tengoklah TikTok mana ada khabar. Faham? Dah tak dah mayang raya meramai-ramai, semayang seorang. Cuma bila semayang seorang, dah sunat baca khutbah. Jangan pergi pinjang tokat sejik pula. Hadirin sekalian, balik awal. Faham? Ingat deh kalau kita terlepas semayang raya berjemaah, semayang seorang, faham? Jangan pergi lepas semayang raya biar dapat juga pahala. Dah kalau mayang ramai-ramai kita boleh pahala, boleh. Sebab mu bukan sengaja balik lewat, bah mu rasa. Faham? Allah beri juga pahala yang orang ramai dapat tadi. Dah, balik kita sebenarnya tentang jenazah.
fa in takunu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kata Nabi, segerakan bawa jenazah sampailah ke kuburnya. Kalau mayat itu orang yang saleh, orang yang baiklah, orang yang saleh, orang yang baik, maka eloklah kamu segerakan hantar ke tempatnya, iaitu alam barzakh, penuh dengan nikmat kepada mayat yang baik. Dan jika mayat itu orang tak molek, maka elok juga, kerana dia benda yang tak molek, kamu jangan pikul lama-lama, segerakan hantar ke tempat dia, dan kamu tak simpan lama-lama atas rumah kamu. Daripada hadis ini jelas orang mati itu ada dua keadaan. Satu soleh, yang kedua ghairus soleh. Faham? Ada mayat yang baik, ada mayat yang tidak baik. Baik, kita sekarang gua ni, kalau ada orang mati, nak kata baik ke tak baik? Ingat kalau kita tahu orang itu baik, kita kata baik. Haram kata tidak baik. Kalau kita tak tahu mayat itu baik atau tidak, Islam ajar kita sangka baik. Okey? Kalau mayat itu orang yang tidak baik, doakanlah keampunan Allah untuk dirinya. Nampak lagi? Dalam hadis yang lain, fa in kanat salihatan. Ada jelas situ. Nabi kata jika mayat yang kamu sedang usung itu mayat orang saleh. Dan yang kemudian Nabi kata fa in kanat ghair salihah, kalau mayat itu tidak baik. Jadi nak khabar sini, manusia ni bila mati dia sama macam hidup. Kita ni masih hidup, ada saleh, ada tidak saleh. Ada baik, ada tak baik. Ada molek, ada tak pakai rawat. Mati pun gitu juga. Ada mayat yang baik, ada mayat yang tidak baik. Tapi jangan kita berdusta. Mayat yang sangat jahat dengan Allah, kita kata mayat yang baik. Tak boleh. Suatu peristiwa, Nabi duduk dengan para sahabat. Jarang kita dengar hadis ni. Orang pun bawa mayat. Lagi, buat pergi kubur lah. Nampak dari jauh. Sahabat pun katalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mayat ini. Masih hidup lah. Nabi pun kata wajabat. Esokkan pula, lalu pula satu mayat lagi. Sahabat pula kata banyaknya dia buat kejahatan masa dia hidup. Nabi pun jawab wajabat. Sama macam kemarin. Lalu sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kami nak tanya ni, kemarin mayat yang baik kami puji belaka, tuang jawab wajabat, wajib. Hari ni mayat yang tak pakar, mayat jahat, kami pun tak kata dia baik, kami kata kejahatannya. Tuang pun jawab wajabat. Apa maknanya? Kata Nabi, kemarin mayat yang baik orang puji belaka, wajib syurga. Hari ni hak jahat pula lalu, orang pakat kuntuk belaka, wajib neraka. Kenapa? Kerana jazaan bima kanu ya'malun. Kita ni dapat balasan apa yang kita buat di dalam dunia. Jadi kalau kita ni semayang baca Quran, masuk surga ke masuk neraka? Hidup semayang baca Quran, berzakat, tolong orang, sedekah, masuk surga masuk neraka? Mudah tak? Tapi kalau kita tak mayang, tak apa, cuma 3 perkara kita buat, minum arak, judi, program siri, masuk neraka, masuk surga. Faham? Maksud kata Nabi ni, jika Allah tidak mengampunkan orang ini, maka dia wajib masuk dalam neraka. Kerana setiap orang beriman, kalau banyak dosanya, insya-Allah ghafara lahu. Kalau Allah nak, Allah ampunkan dia. Wa insya'a azabahu. Dan kalau Allah nak, Allah azabkan dia, tidak diberi keampunan. Kita tak tahu Allah ampun ke tidak di akhirat nanti. Baik kita padam sudah. Ghafar sudah segala kejahatan kita. Jangan kita adu, kita berasa kita lebih baik daripada seseorang. Itulah. Muhasabah tu penting. Kemudian amalan tentang muhasabah. Ingat bila kita tengok orang yang baik, kita kena cemburu. Aku nak juga jadi baik macam orang tu.
Tapi bila kita tengok orang yang jahat, kita kena cegah kejahatan dia. Tetapi dalam hati kita, jangan kita yakin kita masuk syurga dulu dari dia. Itu salah. Nah, nampak? Ustaz lalu kok budak-budak duk main kereta bawah pokok. Dengan luar pendek dengan pakai ratanya, wajib dah tegah. Wajib dah tegah sebab Nabi kata man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Barang siapa tengok benda yang salah, tegah dah. Faham lagi? Kita pun tegar, tak boleh lah main kereta tu okey. Siapa seluar pendek ini dengan pakai rata macam perempuan, ini dilarang oleh agama. Kena kata. Faham lagi? Tetapi selepas kita kata gitu, jangan pula kita pergi yakin kita masuk surga dulu dari dia. Hak tu kita dah tahu tu kerja Allah. Faham lagi? Hak kerja kita ni larang dia tadi, ya salah. Tapi silap kita kadang-kadang larang lepas larang, kita duk hukum kita lebih baik pada dia di akhirat kan. Salah. Kena molek kita duduk isyak lagi, ustaz duduk isyak lagi. Hak kereta tu masuk dalam surga. Bye bye. Balik awal kita. Betul tak? Kita dah tahu. Jadi hak rahsia Allah jangan masuk dapur. Kita sekadar syariat tegar sekarang ni hak salah. Akhirat kita tak tahu siapa masuk syurga dulu. Nak molek luar pendek masuk dulu. Faham lagi? Hak akan jubah dak masuk lagi. Kita tak tahu. Jangan kita yakin. Tugas kita benda yang orang tak buat makruf kita suruh buat makruf. Orang buat mungkar kita larang. Maka faham pada hadis ini, orang yang baik bila matinya dia akan balik ke tempat yang baik. Orang yang tidak baik bila mati tempatnya tidak baik. Batu Nabi sebut dalam hadis yang lain, iza wudi'atil janazatu ala aqabihi, apabila diletakkan jenazah di atas bau-bau untuk diusung ke kubur. Fa in kana salihatan qalat qaddimuni. Kalau mayat itu orang yang baik, mayat itu akan bercakap, segerakan aku. Dalam hadis yang kita baca malam ni, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka sebaiknya mayat yang baik itu kamu segerakan hantar ke tempat yang baik, iaitu alam barzakh yang menjadi nikmat bagi si mati. Batu yakin kita bila sebut alam kubur ada nikmat, ada azab. Maka kalau benda nikmat segeralah kita atur. Segera duduk, cepat sampai. Macam kita dalam dunia lah, kalau kita buat rumah dak dah siap lagi pergi duduk dah. Bukan kata dak pasal tiang, tanah saja dia makan nasi dah. Dia tak ada tanah, dia beli tanah. Bayar 80,000. Bila beli tanah, dak buat lagi, dak piti lagi, tahun depan nak buat. Bini kata, bang, hari Jumaat ni kita makan nasi tanah kita. Apa teka makan. Rumah ada lagi. Diri tiang makan nasi pula. Dah lagi. Suka dak nak pergi? Suka. Baru siap separuh ikat-ikat bata tak ada atak lagi. Perkali dah bawa orang betul tua bersama jamu nasi ke tenang-tenang dah. Nak duduknya. Begitulah dengan mayat. Qaddimuni. Wagi aku cepat. Kerana apa? Ketika nak keluar roh, Allah sudah tunjuk nikmatmu duduk dalam syurga esok. Hari ni baru nak cabut roh. Petang esok mandi kapang apa semua. Malam esok nikmat syurga. Lepas tu dia kata qaddimuni, segerakan, cepatkan. Kemudian Nabi kata wa in kana ghairu zalik, jika mayat itu orang yang tidak baik, qalat, mayat itu akan berkata, ya wailata, celaka aku pada hari ini. Ila aina tashabu Nabi, kamu nak bawa aku pergi mana ni? Mu nak pergi mana ni? Mapuhlah aku hari ni. Tapi dalam hadis tak kata mapuh, kita terjemah. Dalam hadis kata ya wailata, maksudnya celaka aku pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita tak maulah hak tak baik tu. Kita nak hak belah baik. Walaupun kita bukan orang yang baik. Kita nak walaupun hidup kita tak baik macam orang baik,
Kita nak sudah kita baik, dan kita nak balik tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita, Allah ampunkan dosa kita, dan Allah akan tempatkan kita di barzah nanti bersama-sama dengan orang yang mukmin, orang yang soleh, dan orang-orang yang sabar serta benar. Wallahu a'lam. Sebelum saya jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan derma yang akan kita gunakan untuk projek bakul makanan untuk orang miskin B40. Anggarannya RM9,000 nak buat batuang. Dan juga kelebihnya untuk pengurusan masjid dan maslahat penduduk sekitar. Minta gerak-gerakkan tong kanan dan kiri. Petugas UMT amal, unit amal, sila bangun. Mereka akan gunakan karung berwarna hijau seperti ini untuk memungut derma. Sila bangun sekarang untuk memungut derma. Bagi yang nak beri sumbangan melalui bank in online, RSB Bank, akaunnya 2630300003131 atas nama Masjid Al-Rashidin Kampung Darat Batu Rakit. Yang nak bayar bil TNB, bil elektrik masjid, lebih kurang 850 sebulan. Nombor akaun TNB nya 220826703407 atas nama Masjid Darat Batu Rakit. Pelan-pelan kutik, pelan-pelan kutik. Ngundi dah. Tak cuma pula. Baik. Kutik-kutik sampai selesai. Walaupun saya mula menjawab soalan, jangan berhenti tugas. Lagi tak habis. Soalan yang pertama, jika ada badan yang buat kempen derma darah, setiap sesi personal akan dapat bayaran 500 sebab derma darah itu. Apakah hukum cara macam itu? Dia kata kalau kita buat kempen derma darah, orang yang derma darah dapat hadiah RM500. Jawabnya boleh. Yang tak bolehnya jual beli darah. Kalau nak menggalakkan orang berderma darah, dibolehkan. Yang tak boleh jual beli darah. Kita ada darah, kita nak derma, nak dibayar 500 1 liter contoh. Hukumnya tidak sah jual beli, muamalat itu haram. Adapun memberi hadiah untuk menggalakkan orang derma darah, dibolehkan. Soalan seterusnya, imam baca khutbah tertidur, batal tak khutbah? Dia khatib ini, dia kena ada wudu, khatib Jumaat. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Mata yang tidak tidur, dia sedar keluar atau tidur angin dari duburnya. Barang siapa yang sudah lena, maka hendaklah mengambil wudu. Jadi dia kena ambil wudu dan sambung khutbah. Soalan seterusnya, kita dyno setting enjin kereta kita, motosikal dan sebagainya, dekat bengkel dyno, lepas tu tukang dyno pecah enjin. Dia kata customer kena tanggung, betul atau tidak? Baik, dyno ni maksudnya setting balik enjin, untuk rasiokan balik gear-gear dan sebagainya. Maka tiba-tiba enjin pecah, katanya pemain bengkel, maka tuan kenderaan kena tanggung. Jawabnya belum tentu. Jika perbuatan itu disuruh oleh pelanggan,
dan orang bengkel itu melakukan semuanya mengikut spek yang betul, maka pelanggan tanggung. Tetapi jika cuai itu daripada bengkel, bengkel bayar. Faham lagi? Gitulah hukum. Bukan mestinya semuanya pelanggan. Jika kecuaian daripada hak yang dino, dia tanggung. Okey? Soalan seterusnya, saya cadang nak pergi KL 5 hari. Jadi saya pemukim KL. Dalam masa 5 hari itu ada nak pergi ke Melaka pula. Dalam masa perjalanan ke Melaka boleh tak jamak kosor? Baik. Kita daripada Batu Rakit nak pergi Kuala Lumpur 5 hari. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Okey. Kita pergi hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Bila nak keluar pada Kuala Lumpur? Hari Ahad. Okey. Hari ni Rabu bertolak ke Kuala Lumpur. Esok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad nak pergi ke Melaka. Faham tak lagi? Maka kita sebenarnya bukan 5 hari. Kita hanya 3 hari saja dikira. Bukan lagi pemukim Kuala Lumpur. Awak hanyalah musafir yang singgah di Kuala Lumpur. Sebab makna pemukim ialah seorang musafir yang singgah ke sebuah negeri atau tempat selama 5 hari atau lebih, tidak termasuk hari pergi, tidak termasuk hari keluar. Hari ni hari Rabu, hari pergi tak kira. Hari balik keluar dari KL hari Ahad tak kira. Tinggal Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari. 3 hari ini musafir yang singgah, belum mukim lagi. Okey, nak jadi pemukim Kuala Lumpur, awak duduk 5 hari, tak masuk hari pergi, tak masuk hari keluar. Maknanya awak pergi hari Selasa dan balik hari Isnin. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Isnin, hari balik tak kira. Hari pergi, hari Selasa tak kira. Tinggal berapa? 5 hari. Tak, baru dipanggil orang ini pemukim Kuala Lumpur. Salah lah situ. Okey? Jadi bila masih lagi musafir yang singgah di Kuala Lumpur, bergerak pula ke Melaka, boleh jamak kosor. Soalan seterusnya, betul ke orang perempuan mengandung tak boleh tengok gambar negro hitam sebab takut anak jadi hitam lahir nanti? Macam-macam ni. Jadi dia kata kalau bini mengandung jangan tengok YouTube gambar negro, kaya anak beranak hitam. Yang jadi anak tu yang buat YouTube ke Allah? Lagi. Dah kalau orang perempuan negro mengandung, negro kulit hitam tu lah. Dia mengandung, dia keluar dari Afrika, dia pergi duduk Eropah, makan angin. Jadi tengok orang putih semua. Kaki beranak negro ke orang putih? Aja jawab. Anak negro dah. Apa dah? Takkan anak kita dah tengok negro jadi negro, mupok Melayu. Faham lagi? Tak betul ni. Dia kejadian anak itu ialah dari percampuran benih ibu dan ayah. Jika lebih sebelah ibu, banyak yang ngikut ibu. Kalau lebih menang sebelah air ayah, maka banyak ngikut ayah. Faham lagi? Itu kejadian kita. Bagaimana nak tegur orang yang rapat dengan kita, tapi kalau dia terkejut, dia mencarut. Ini perangai uduh. Dia terkejut, dia keluar hak uduh, mencarut barang dalam kain tu. Betul tak? Ni Terengganu ada, Pahang ada, Kelantan ada. Kejut dia tubik benda tu, spare part motor. Faham lagi?
Sebab apa? Sebab dia latih diri dia mencarut. Maka siapa ketua, dia akan mencarut bila terkejut. Cuba kita latih dari muda. Nak terkejut, Allahu Akbar, tak akan keluar bercarut. Dan akan jadi darah daging kita dah. Kejut, subhanallah. Nah. Tapi orang-orang jahil, hak jenis tidak ngikut jalan-jalan ulama, yang jenis tidak bersila di hadapan majlis ilmu, yang jauh daripada kitab-kitab ulama. Nah, dilatih daripada zaman muda. Kejut disebut spare part motor tu. Padahal banyak lagi spare part motor lain, seller, magak, kosing, disebut berik juga. Betul tak? Kenapa? Kerana dia dah latih, hati dia tu kotor, hati dia penuh dosa, dia akan keluar benda tu. Faham tak? Padahal sebut magak dah, magak dah ada, seller, kosing dah, berik. Betul tak? Dah, apa? Pasal latih. Melatih dah. Siapa ketua mu carut lagi. Tak dapat pertolongan Allah, muduk-uduk. Jadi latih. Kejut air panas, kena periuk panas. Subhanallah. Cicak jatuh atas kaki, Allahu Akbar. Faham? Boleh tahan kira. Ni dah spare part motor tu. Hak muda boleh tahan kira, 16. Hak tua, muka macam adudu. Faham lagi? Masih mencarut lagi. Esok lusa nak tandang tau, nak mati dah. Macam mana? Berkalang lagi. Boleh tak kita mayat garik baca surah panjang atau afdal yang pendek saja? Dia begini, jika kita ikut qadar panjang pendek itu, ikut Nabi, itu paling afdal. Baca Nabi baca panjang, solat zuhur, solat subuh, solat asar tu. Solat maghrib, solat isyak tak panjang. Solat asar tu sederhana. Jadi kita baca panjang ikut Nabi subuh, alhamdulillah afdal. Ingat datang dalam hadis Nabi semayang baca subuh baca panjang, kita pergi baca panjang sama macam Nabi, afdal. Tiba-tiba dalam hadis Nabi baca panjang semayang subuh, kita baca pendek, harus. Tidak ada larangan. Tetapi jika Nabi baca pendek macam garik, kita pergi baca panjang, makruh kata setengah ulama. Nampak? Secara umumnya kita ambil sebuah hadis, iza ya'ummukumun nas, Nabi kata bila kamu menjadi imam bagi manusia, fal yukhaffif, maka ringan-ringankanlah. Nampak? Kita jadi imam, ringan-ringankanlah. Kenapa? Nabi kata di belakang kamu ada orang yang lemah, orang yang sakit, ada kanak-kanak, ada perempuan. Tapi setengah imam tak kira orang belakang, dia tak baca pun hadis fal yukhaffif, ikut selera dia. Siapa budak tu kata mak tak mau pergi dah sejik, baca panjang tak mau pergi, tobat aku dah pergi dah. Sedangkan Nabi kata iza ya ummukumun nas, bila kamu menjadi imam kepada manusia, fal yukhaffif. Faham? Fal yukhaffif itu fi'il amar. Al aslu fil amri yufidul wujuba. Asal fi'il amar membawa makna wajib, tapi sini makna sunat. Sunat ringankan, makruh kamu beratkan orang di belakang. Kenapa? Kerana orang semayang berjemaah. Adapun semayang sunat tak ada masalah. Okey, semayang tarawih, pasal apa? Orang nak ikut boleh, tak mau ikut pun boleh. Nabi pernah semayang tahajud, Nabi baca rakaat pertama 4 surah. Siapa jadi yang ikut belakang? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu baik, dia kata malam ni kalau ada Nabi mayang tahajud, dah nak ikut. Berak Nabi tu baik. Asyik baik. Nak Abbas pak dia ikut. Ini Abah cerita Nabi baca lepas Fatihah Baqarah 286 ayat. Lepas tu Ali Imran, lepas tu Maidah, lepas tu An-Nisa. 4 surah. Kalau ni kau tu imam ni 5 jam. Rakaat pertama.
Ni gegar kaki. Faham lagi? Tak apa pasal semayang itu semayang yang bukan orang suruh ikut. Faham lagi? Ni giwak mayang Isa nyanyi kau orang. Cerita kali batu kaki ni. Mayang Isa baca Baqarah, orang kedua baca Yasin. Tengok esok muka depan Facebook. Imam patah pak tulang belakang di belasah jemaah. Hang, dah malik salahnya gek lalu tak tekuk. Nah. Jadi gitulah. Nah, pakar hadis tadi mayang garik kita tambah baca pendek, panjang sikit tak apa dah. Nah, cuma yang terbaik kita baca pendek. Dan bila dengar ada budak nangis, maka yang afdal terkerak jadi pendek lagi. Kerana Nabi pernah semayang, Nabi baca, kemudian ada budak nangis, Nabi kerak bacaan. Jadi cepat salam, cepat mak dia pergi ambil anak tadi. Nampak hebat Rasulullah. Kita jadi imbang kalau ada budak nangis, natang nak beri pun. Budak nangis kita lawan. Budak waladi lawan budak tu. Lagi. Nah, Nabi dengar budak nangis je. Patah lalu. Allahu akbar. Kekah. Apa? Supaya anak tu derah berhenti nangis kerana cepat salamnya. Itu Rasulullah. Nah. Kita aja yang budak nangis. Tu imam wak derah. Wak kerak dia. Bok itu jack tak ada. Apakah hukum makmum masbuk tertinggal tapi imam baca wirid zikir kuat pakai mikrofon? Adakah mengganggu jemaah yang masbuk? Dengar baik-baik. Bila habis salam imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat imam berpaling ke kanan. Ada riwayat melihat terus makmum. Supaya apa? Nampak mana yang belum selesai solat. Okey? Jadi kalau berpaling nampak ada lagi yang masbuk, maka wirid itu perlahan. Bila paling kanan, ada dua orang ni tambah rakaat. Subhanallah, 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 perlahan. Tapi bila dia berpaling, tengok ada semua habis dah semayang pun afdal perlahan juga. Melainkan kata Imam Syafi'i, jika imam itu dia kuat kerana nak ajar para jemaah berzikir, maka afdal dia kuat. Ramai-ramai budak-budak rempik nak semayang, nak apa zikir, ramai budak-budak baru dah ingat ayat kursi, dia wirid kuat. Afdal kata Imam Syafi'i. Tu pun setelah masbuk selesai daripada salam. Jadi ingat dah, kalau ada masbuk, walaupun imam hebat lagu mana pun, serban besar pada kubur sejid, afdal perlahan. Ada lagi orang semayang, Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Habis dah salam dah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Boleh kuat. Kalau nak kuat, afdal perlahan. Soalan seterusnya, apakah hukum laki-laki merokok dalam pagar masjid? Tangkap, mandi, kapang, tanang. Imam Taqiyuddin Husni Ad-Dimashqi, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, iaitu yang jenis bau-bau yang tidak baik jangan mendekati masjid, kerana meraihkan hadis-hadis Nabi melarang mulut berbau datang ke masjid. Ni duduk atas tangga masjid, asap masuk dalam masjid tu. Dia panggil bukan dak erti bahasa dak erti ni. Lagi molek dah boh dalam kanda. Apa? Jangan tanam tu boh 2 malam dah nah. Bacaan tasyahud akhir mana lebih afdal, yang biasa dibaca atau boleh ditambah perkataan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Ibrahim atau Muhammad saja? Dengar baik-baik. Bila kita baca tasyahud awal, tasyahud akhir, ada kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala li Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Betul tak? Maka siapa yang membaca nama Muhammad dan Ibrahim saja, tidak menyebut Sayyidina, solatnya sudah sah. Faham? Solatnya sudah sah. Kerana dia sudah mendatangkan sekurang-kurang selawat yang sabit di dalam hadis. Okey? Siapa yang kata begitu? Ulama-ulama besar-besar. Antaranya almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Dia kata barang siapa yang tidak menyebut Sayyidina ketika selawat dalam tasyahud, maka solatnya telah pun sah. Tetapi siapa yang menyebut Sayyidina, maka dia melakukan sesuatu yang afdal dan solatnya juga sah. Jadi kedua-duanya sah lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sah. Dua-dua ulama kata sah. Ada masalah. Okey. Sesat Soalan seterusnya, azan hari Jumaat, bagaimana pembeli Muslim masih menjual beli? Hasil jualan lagu mana? Dengar baik-baik. Iza nudiya li salah yaumil Jumaah wa zarul bai'. Bila dilaungkan azan pada hari Jumaat, azan zuhur itulah. Faham lagi? Wa zarul bai', hendaklah kamu berhenti jual beli. Dengar baik-baik. Siapakah yang wajib berhenti jual beli? Yang wajib berhenti jual beli bila azan Jumaat sudah berkumandang, orang yang wajib datang Jumaat. Faham lagi? Orang yang tak wajib datang solat Jumaat tidak wajib berhenti. Orang puan wajib tak datang sembahyang Jumaat? Wajib tak? Tak. Maka mereka tidak ada larangan jual beli hari Jumaat. Okey? Kanak-kanak tak ada larangan. Musafir tak wajib Jumaat, tak ada larangan. Okey? Yang dilarang jual beli lepas azan orang yang wajib datang solat Jumaat. Okey, fahamlah tu Baik. Orang ni memang dia wajib datang Jumaat. Nyegi akad jual beli juga lepas azan. Apakah hukum jual belinya? Pendapat yang kuat, jual belinya sah, perbuatannya haram. Okey? Perbuatannya haram, berdosa, tapi jual belinya sah. Okey? Selesai masalah. Soalan seterusnya, wanita dalam iddah pakai pakaian warna-warni dan barang kemah walaupun berada dalam rumah menerima tetamu yang datang, boleh atau tidak? Wanita dalam iddah bekerja luar rumah, sektor swasta atau kerajaan, bagaimana nak pakai ikut syariat? Takkan nak pakai baju gelap sama? Minta pencerahan. Baik. Apabila kita mati dan ada meninggalkan akan isteri, maksudnya isteri kita ini kematian suami, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyara. Allah kata hendaklah isteri kita yang mati suami beredah dan beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 120, 10 hari capur 130 hari. Okey. Bila gitu, apakah makna berkabung ini? Dia tidak boleh memakai pakaian yang cantik, pakaian yang menarik perhatian, pakaian yang menunjukkan rasa gembira. Kerana dia wajib berkabung 4 bulan 10 hari dengan sebab hilang nikmat seorang suami dalam kehidupan. Nampak lagi? Jadi bila orang mari di rumah, kita kurang rumah. Tak, ada sepupu mari ziarah. Tak boleh juga pakai minyak wangi, pakai baju lawa-lawa, rata, gelang dan sebagainya yang menunjukkan kemegahan atau kecantikan. Tak boleh juga, walaupun dalam rumah sendiri. Bukan kata tak pakai baju, pakai baju yang biasa, bukan jenis yang menunjuk kecantikan. Perempuan yang tak boleh duduk di rumah sebab tak ada orang nak beri dia makanan, dia paksa bekerja,
dia jual sayur pasar, tak ada orang nak bantu dia, boleh dia keluar. Tidak boleh memakai pakaian yang dinamakan tabarrud dan perhiasan. Tak boleh pakai gelang, tak boleh pakai rata, tak boleh pakai baju yang lawa-lawa. Jadi kata takkan nak pakai baju hitam sama? Baju hitam boleh. Faham lagi? Kerana muslimah di zaman Nabi SAW, dalam kitab tafsir Tabari, mereka ini pakai pakaian yang kusam-kusam. Nah, yang bila lelaki-lelaki tengok tidak menarik. Itulah pakaian muslimah. Kerana muslimah sejati ini, mereka peragakan kecantikan mereka di rumah mereka. Kerana Allah sebut dalam Quran, wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Perempuan-perempuan muslimat ingat, jangan mu tunjuk kehebatan lawa makeup kamu, baju kamu, rupa jalan kamu, melainkan untuk laki-lakimu, suami-suamimu di rumah kamu. Soalan seterusnya, ada orang kata suami yang benarkan isteri bersalin dengan doktor laki-laki, suami itu dayus. Ada lagi soalan gini. Orang nak tukar Perdana Menteri dah ni. Soalannya, saya tak mampu untuk menggunakan perkhidmatan klinik bersalin swasta dan doktor wanita kerana belanjanya besar. Dia gini, saya nak tanya orang batu kaki, okey, orang puang boleh tak tengok aurat bini kita? Doktor puang, orang puang, Messi puang, sama puang, boleh tak tengok aurat bini kita? Bukan lelaki, puang, boleh tak? Dok tu makruh ke haram? Biar kemah dulu. Haram. Orang puang haram tengok aurat orang puang. Orang lelaki haram tengok aurat orang lelaki. Faham? Cuma dalam bab kritikal, seperti melahirkan anak, maka diharuskan isteri kita beranak dengan perempuan, iaitu doktor perempuan. Asal doktor perempuan haram melihat kemaluan isteri kita. Tapi oleh kerana nak menyelamatkan anak yang lahir, maka dibenarkan melihat aurat. Faham? Tetapi jika tidak ada doktor perempuan, maka datanglah keharusan yang asalnya tak boleh, iaitu diharuskan dengan doktor lelaki. Dia asal haram, jadi harus lama-lama. Tak, masih beranak lepas beranak dah doktor tu boleh mari mula tengok kemaluan bini kita? Tak boleh dah, masa nak beranak je. Lama hari-hari selok kain bini kita, saya beranak dia, itu dengan saya kan, saya boleh selok kan? Tak boleh dah. Ingat dalam Quran Allah kata, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Hanya sungguhnya Allah Ta'ala haramkan atas kamu sekalian makan bangkai, haramkan atas kamu sekalian makan darah, haramkan atas kamu sekalian makan daging babi. Jelas tak lagi? Jelas haram. Bila tu? Bila dalam keadaan aman, ada pilihan makanan yang halal. Kemudian datang pula ayat yang lain, famani'tur ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang masuk pada situasi darurah, sangat lapar, sesak di padang pasir, tidak berjumpa dengan makanan yang halal, yang ada hanyalah bangkai, sedangkan dia bukan sengaja dan tidak berlebih-lebihan, dia pun makan bangkai nak menyelamatkan nyawa, fala isma alaih, maka orang ini tidak berdosa. Maka suami ni dia tak mau isterinya beranak dengan doktor laki-laki. Tiba-tiba hari nak beranak tidak ada doktor perempuan, yang ada hanya laki-laki. Ini bukan masalah kosmetik, ini masalah nyawa ibu dan anak. Maka dikira kritikal. Maka ad-darurah tubihul mahzurah. Kritikal ini tubihul mahzurah. Keadaan ini mengharuskan yang haram sebelum itu, yang asalnya haram laki-laki menyambut bayi isteri kita, tapi tidak ada pilihan. Tubihul mahzurah, kritikal itulah yang mengangkat hukum haram sebentar untuk selamatkan bayi keluar daripada rahim ibu. Faham tak lagi? Itu hukum Islam. Yang haram ni ada doktor puang tambah. Tak main doktor puang, aku nak bini aku beranak dengan lelaki, situ baru haram. Faham tak lagi? Soalan seterusnya,
Kawan saya ada 4 orang isteri. Dia gedok mong. Baru-baru ini mereka telah bercerai dengan isteri nombor 2, talak 1. Sekarang ini kawan saya punya 3 isteri. Saya bergurau dengannya, kenapa tak kahwin lagi supaya cukup 4. Kawan saya kata tak boleh sebab beliau dalam edah. Tunggu edah habis baru boleh kahwin untuk cukup 4. Sama ada jawapan kawan saya tadi serius atau bergurau, saya nak tahu. Saya ni tak tahu kala Ustaz, minta penjelasan. Baik. Seorang ni dia kahwin 4. Okey. Kemudian dia menceraikan 1. Tinggal berapa? 3. Okey. Dia pun kata kenapa tak kahwin seorang lagi? Tak boleh. Pasal saya sekarang dalam edah. Kerana yang bercerai ni belum lagi selesai dalam edah. Okey? Nampak? Betul tak? Suami dia kata dia tak boleh kahwin lagi walaupun tinggal 3 dah bini. Kerana dalam edah yang sini, yang dia cerai baru ni tak selesai lagi. Jawabnya betul. Allah kata fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kamu dibenarkan kahwin 2, kamu dibenarkan kahwin 3, dan kamu dibenarkan kahwin 4. Tak lebih dari 4. Okey? Bila kita ceraikan isteri kita, tinggal berapa? Tinggal 4 lah. Kita ada 4 isteri, kita cerai seorang, dah habis lagi edah. Tinggal berapa isteri? 4 lagi. Dah mau nak kahwin mana hak kelima? Tak boleh. Isteri yang dalam edah hukum isteri. Nak pergi? Dia bila dah hukum isteri itu hilang? Apabila habis edah. Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Allah kata bila kamu cerai dan sudah berlalu 3 kali suci, datang haid yang ketiga, barulah hilang isteri. Ingat dah, walaupun kita cerai dah isteri, dalam edah hukum isteri. Bila hukum isteri lagi masih 4, boleh tak kahwin yang kelima? Tak boleh. Habis edah ni baru 3, baru boleh kahwin seorang lagi. Faham lagi? Soalan seterusnya, boleh tak kita lakukan ibadat korban bagi arwah ibu bapa kita? Ibu bapa kita tak pernah tinggal wasiat untuk kita lakukan ibadat korban. Bagaimana pula kita nak memastikan pahala ibadat korban sampai pada ibu bapa kita? Pemakaian inai pengantin perempuan dan ahli keluarga pengantin perempuan. Takat mana pemakaian inai dibenarkan dalam agama Islam? Baik. Ibu bapa tidak wasiat kita nak korban bagi yang ibu bapa yang telah mati. Pendapat yang muktamad dalam mazhab tidak sah. Nak sah mestilah ada wasiat. Ayah kita ada kata baru ni sebelum mati, kalau ayah dak dang nak gebang tahun ni, mu gebang dah bagi ayah sebahagian. Baru sah. Faham tak? Okey. Jika tidak ada wasiat, tidak sah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, caranya kita gebang bagian kita, lepas gebang aku hadiahkan pahala korbanku tadi kepada kedua ibu bapaku. Itu yang terbaik. Okey? Kemudian pula pengantin pakai inai. Jawabnya boleh. Pengantin mana? Pengantin perempuan. Kerana memerahkan jari-jari ini adalah adat yang sudah berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh. Tetapi jangan sampai menyerupai orang kafir. Orang Islam pakai inai hanyalah dicelup jari-jarinya dengan warna merah. Orang kafir dilukis burung-burung macam-macam, natam-natam di lengan. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa pergi ikut bangsa kafir yang lain, maka dia termasuk golongan tersebut. Itu haram. Jadi ulama berkhilaf. Jika dia buat corak yang bukan benda bernyawa, seperti daun, seperti bunga, ada sebahagian fuqaha membenarkan. Tapi kalau lukis benda yang bernyawa, haram. Jadi janganlah berlebih-lebihan menjadi pengantin. Kita duk tengok dulu 80-an zaman budak-budak pengantin ni, nak bila nikah hanyalah seruah jari je ini. Seruah 90-an ni 2 ruah. Tahun 2000 sekat tapak tangan. 2010 ni kat siku. 20 habis dah ni sampai sini ni baru ni. Nak bunga habis. 20 30 tiok-tiok lukis habis. Undertaker terus mengantin.
Apa? Makin lama makin melampau, makin lama makin melampau. Betul tak? Dan kan tidak menjadi isteri yang solehah pun. Nah, comel sungguh hina, mulut macam puaka. Saya minat nak belajar agama. Apakah perkara utama yang perlu saya belajar? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu yang fardu ain itu wajib semua orang Islam, laki-laki perempuan. Okey. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ada 3. Yang pertama, ilmu tauhid, supaya kita benar tauhid kita kepada Allah. Kerana ramai orang salah pegangan. Yang kedua, ilmu syariat, ilmu tentang fiqh kehidupan kita, supaya kita pandai bersuci betul, wuduk kita, mandi kita sahih, sembahyang kita betul. Faham? Yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu adab, juga orang panggil ilmu tasawuf, iaitu ilmu membersihkan hati daripada perangai-perangai dalaman yang huduh-huduh, yang Allah benci. Faham? Seperti takabur, riak, hasad dan sebagainya. 3 ni wajib. Mu nak belajar kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, duha kau andamu, online ke, YouTube ke, TikTok kau pandai. Allah tak tanya ngaji di mana, tanya ngaji ke dok. Faham lagi? Pandai-pandai kita lah. Soalan seterusnya. Saya seorang usahawan dan selalu berbincang dengan rakan niaga di tempat hotel dan kafe. Sudah tentulah harganya lebih dibanding dengan restoran biasa. Ada kawan saya kata perbuatan saya ini mengkufur nikmat. Takut juga ustaz. Persoalan saya betul ke kawan pandangan kawan saya tadi? Baik. Kawan dia orang peniaga lah, kontraktor dan sebagainya. Jadi kalau bincang hal meniaga di kafe hotel, air kopi 8 riyal segelas, 10 riyal segelas, faham? Ataupun di apa benda kafe house dan sebagainya. Jadi kawan dia marah, dia kata kufur nikmat. Padahal kedai kopi kapung boleh seria air secawang. Tak boleh kata kufur nikmat. Kufur nikmat ini maknanya Allah beri nikmat tapi tidak digunakan nikmat itu untuk membalas budi Allah. Itu baru kufur nikmat. Allah beri mata, tak tengok orang ngajar, duk tengok benda ngaruk dalam YouTube. Allah beri telinga, tak dengar hadis Quran, duk dengar orang caruk dan sebagainya. Itu baru kufur nikmat. Adapun sebuah perbelanjaan manusia di atas periuk. Kalau periuk cek, kerap cek. Periuk besar, kerap besar. Faham? Ingat tak dulu kita masih bujang? Kita pendapatan kita 600 sebulan. Okey tak? Ni kalau 600 okey tak? Kita nak 3,000 sebulan. Kerana ada 6 orang anak. Adakah kita kufur nikmat? Tak. Faham? Ingat nikmat bukan saja tubuh badan, termasuk wang ringgit. Yang dilarang ialah melampau-lampau dalam berbelanja. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala tidak suka kepada melampau-lampau atas. Siapa sepinggan nasi 800 riyal. Nampak tak? Dapat minum air 2 orang 700 riyal. Itu melampau-lampau. Soalan seterusnya. Saya puasa Senin Khamis. Adakah wajar saya buka puasa jika menerima tetamu dan dihidangkan makanan? Abah saya teruskan puasa atau macam mana? Dengar baik-baik. Kita puasa sunat, kemudian datang tetamu ke rumah kita. Faham? Kita pun sunat buat benda kalau tetamu mari. Buat air paling kurang. Lepas tu waktu beli makanan, tetamu kata dah makan lah etek. Kita kata puasa. Dia kata kalau tetamu tu kata alhamdulillah, dia pun tak ada masalah, maka sunat kita teruskan puasa. Tapi jika lebih hajat tetamu supaya kita berbuka, maka sunat kita berbuka. Gitu juga kalau kita puasa sunat, ada jiran dan sebagainya, kawan kita ajak nak belanja makan, kalau kita tak ikut pun, kita tak makan, dia tak ada masalah, maka sunat teruskan puasa. Tapi kalau dia berasa hati jadi kesak, kalau kita tak pergi, tak makan, afdal kita berbuka, pahala tetap dapat. Kenapa? Niat kita memang kerana Allah berpuasa. Yang kedua, menggembirakan hati kawan kita. Faham lagi? Jadi
Sebab tu Nabi kata orang beriman ini, orang yang makan sama dengan orang yang puasa. Orang yang puasa dia sabar, orang yang makan dia kata alhamdulillah. Nah, habis dah soalan. Ni dah agak dah. Ada tak soalan lisan? Ada? Ni ustaz lain jawab lah, lebih lagi detail, lebih lagi jelas. Ada tak soalan lisan? Zikir dalam hati boleh? Kalau selawat saya selawat kata lati tak ada dalam hati. Boleh? Ketika tak boleh di lisan. Dia zikir ni lisan. Tetapi jika lisan kita tak boleh, mulut rabik masuk dalam poket rezek, rebok. Jari habis ni. Boleh tak zikir lisan? Situ tepat zikir hati. Jadi asal zikir bukan hati, lisan. Hati ingat pada Allah. Okey? Lagi soalan. Budak-budak nak tanya. Sebelum ke bumi mayat ada satu fatwa tu kata mayat dulu seorang sebelum kita bayang awam mayat dulu seorang pun tak tahu. Semayang dulu. Mayat dulu seorang dia. Semayang tak pergi mayat? Dia suruh seorang bukan mandi mayang seorang ni. Kata tak apa dia. Tidak wajib gitu. Tak wajib gitu. Dia ada seorang lah. Ada ramai sekaligus ramai-ramai. Sebab tu orang tak buat ada seorang, lepas tu buat dua, lepas tu tiga. Kerana tak dia asri'u bil janazah. Buat sekaligus atau cepat-cepat ke kubur. Lagi soalan. Cepat. Nak tahu PM10? Ada? Cepat. Mandi jenazah. Kelebihan mandi jenazah fardu kifayah. Dikiaskan dengan orang yang semayangkan jenazah. Jadi setengah ulama kias, Nabi kata man nitaba'al janazah hatta yusalla 'alaiha. Barang siapa yang pergi kat jenazah sampai dia semayangkan jenazahnya itu, falahu qirat, dia dapat satu gunung Uhud pahala. Itu orang yang semayang saja. Bandingkan orang yang tukang mandi, mana lebih susah? Mandi dengan semayang je. Lagi soalan? Ada? Tak ada dah tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya, sama ada lisan atau tulisan, yang sudah memberi sumbangan dalam kutipan derma tadi. Pihak masjid ucapkan ribuan terima kasih. Allah Ta'ala sajalah yang akan menyempurnakan pahala yang berlipat ganda di akhirat sana. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.